Telah bersama-sama dengan kita pada petang ni. Dan apa khabar? Assalamualaikum bang. Alhamdulillah, khabar baik. Boleh saya panggil Encik Budiman lah? Boleh, tak ada masalah. Dari mana tadi ni bang? Saya abang juga ya. Sedap panggil abang lah rasanya kan. Bila sama-sama tak nak jadi tua kan. Tapi tak apa bang, sama je tu kan. Tak ada masalah. Bukan kerana nama lah kata Yes. Okey, bolehlah kita teruskan dalam segmen kita pada hari ini iaitu segmen isu semasa dalam program diskusi tetamu bersama tetamu kita dengan tajuk yang kita akan bawa pada hari ini, pengundi muda menjelang PRU 13 ni Dan bagi pendengar di luar sana yang sedang mendengarkan Aiman FM, saya harap sangat pendengaran anda jelas ketika ini, tiada gangguan apa-apa ataupun kalau boleh link-link yang telah kami berikan kepada anda dapat menggunakan dengan betul ataupun mengklik link yang betul di http://imannetwork.my. Anda boleh klik di Aiman FM dan seterusnya anda akan mendengarkan secara live dari konti kami di Aiman FM ni. So, bang, kita boleh mulakan Boleh. Tak ada masalah. Okey, dengan soalan saya ni ada 4 atau 5 soalan yang akan saya ajukan kepada abang ni. Boleh abang jelaskan sedikitlah perkembangan terkini golongan pengundi muda menjelang PRU 13 ni. Saya suka kalau kita bersembang pada petang ini dengan mengambil kira konteks Selangor itu sendiri. Okey. Di Selangor ini kalau kita lihat lebih daripada 2 juta pengundi ada di negeri Selangor sekarang ini. Jadi daripada jumlah tersebut ada lebih kurang 893,000 yang pengundi di bawah 40 tahun yang biasanya kita kategorikan sebagai pengundi muda. Tetapi dalam konteks ini ada 435 yang mereka ini pengundi muda tetapi mereka ini yang pertama kali mengundi. Jadi kalau kita nak sembang dalam konteks ini, sebenarnya daripada segi ini memang pengundi muda di Selangor ini memang tentunya memberi pengaruh besar dalam pola pilihan raya yang akan datang di sini. Okey, itu dia soalan pertama dah dijawab ni. Tapi inilah yang kita nak tahu kan sebenarnya pengundi dari negeri Selangor sendiri Yes. Bagaimana abang dalam sekretariat ni? Makna keseluruhan satu Malaysia ke macam mana? Tak, kita dalam konteks Selangor. Konteks Selangor sajalah. So dalam Selangor ni dah boleh tahulah pengundi-pengundi remaja ni pengundi-pengundi muda. Remaja ni lain sikit kan. Tak sampai umur kan tak boleh pula mengundi. Biasa dia dalam pengundi muda ni biasa dilabelkan di bawah 40 tahun. Yes. Tetapi dalam 40 tahun tu pula dia ada banyak lagi segmen. Segmen yang pertamanya ialah mereka yang first time voters, yang pertama kali mengundi. Jadi dalam konteks sekarang ni biasa yang first time voters ini kadang-kadang dia tidak punya lagi pendirian. Dalam keseluruhan dalam Selangor ni berapa pengundi muda sekarang ni? Lebih kurang ada 893,000. Oh, ramai lebih tu. Kurang. Dia kalau daripada jumlah 2 juta pengundi yang sedia ada itu, dia hampir lebih kurang dalam 45% lebih kurang. Tapi kan kalau kita perhatikan bang berkenaan dengan pengundi muda ni lah, banyak juga yang tidak pergi berdaftar dan sebagainya. Habis insentif apa yang mereka buat untuk mendaftarkan, bagi membolehkan mereka ni mendaftar dengan cara yang senang sikit lah maksud saya. Dalam konteks sekarang ini pada saya sistem politik berparti yang kita ada ni, majoriti inisiatif itu adalah inisiatif parti. Tidak kira lah sama ada mereka di peringkat pakatan ataupun mereka di peringkat Barisan Nasional itu sendiri. Mereka punya daya usaha yang tersendirilah dalam menarik minat kelompok pengundi muda. Tetapi ada juga yang kita tidak nafikan pengundi muda ini yang ada inisiatif. Ya, betul. Inisiatif yang datang sendiri. Dan saya juga bersetuju kalau sekiranya dipermudahkan lagi. Cara tu kan. Mungkin ada cara dia lah. Mungkin ada cara yang lebih baik kan. Sekarang ini ada prosedur-prosedur tertentu yang mereka perlu lakukan. Tetapi pada saya, selain daripada prosedur yang dipermudahkan, kita tidak mahu sampai prosedur yang mudah ini akhirnya akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Iyalah, betul lah. Kadang-kadang kita perlukan kemudahan yang ada untuk buatkan perkara ni lebih senang untuk mereka boleh tak payah nak fikir-fikir macam mana dia orang nak pergi daftar dan sebagainya. Sebab benda ni berpandukan pada parti tu sendiri kan. Sama ada 10 parti tu kena memainkan peranan lah untuk bagaimana untuk menarik dia orang ni berdaftar dan seterusnya boleh mengundi. Saya suka melihat daripada segi minat ini,
dia mesti bermula daripada rumah. Ya. Bagaimana influence, pengaruh keluarga itu sendiri dalam memberikan kepentingan bahawa satu undi itu penting untuk menentukan dasar dan kemajuan sebuah negara. Dia mesti bermula di rumah. Jadi maknanya kalau di rumah itu, kalau kita ada adik, kalau kita ada yang telah cukup umur untuk mengundi, yang pernah mengundi ataupun yang dia telah cukup umur untuk mengundi, jadi kita mesti pastikan dia pergi mengundi, adik-adik kita itu mendaftar dulu sebagai pengundi. Itu yang pertama. Dan sebab kita tengoklah bang dalam negara kita ni, sebenarnya katalah abang cakap tadi ada 800 orang muda 800,000 di Selangor saja. Dan kalau kita praktikkan, kita kaji balik, kalaulah satu Malaysia kan dah tentu dah tak tahu berapa juta kan. Betul. Tapi ini yang sebenarnya menjadikan perkara ni agak rumit sebenarnya satu je. Sebab dia orang malas nak berdaftar. Yang ini kita nampaklah sekarang ni kan. Memang malas. Itu sebabnya saya cakap tadi, cara untuk memudahkan mereka mendaftar mesti ada jalan dia. Ataupun menarik macam abang cakap tadi dari rumah kan. Dari rumah itu betul. Dan macam saya sendiri, mungkin ada anak-anak yang dah boleh mengundi, akan saya bagi dia orang info lah tentang mengundi ni. Tapi bagi di luar ni, macam negeri Selangor sendiri, gerakan parti-parti ni, so ada tak dia orang ada satu letakkan satu tempat tu, katalah satu tempat di Cawangan ni kena letakkan satu untuk mendaftar. Ada. Saya fikir inisiatif daripada segi parti itu memang cukup banyak. Sebab parti juga mengambil kira bahawa ini satu kepentingan kepada mereka, sebab dalam menentukan sama ada sebuah parti itu dapat kuasa ataupun tidak. Jadi sebab ramai orang yang, kalau kita ingat daripada segmen market kan, mungkin segmen market yang kita sedia ada itu kita boleh dapatkan dengan cara kaedah itu. Cuma saya suka untuk kita meneliti daripada segi bahawa setiap anak muda, sistem pendidikan yang sedia ada itu sendiri mestilah juga menerapkan bahawa kepentingan dia untuk menjadi pengundi dalam menentukan hala tuju negara. Okey, itu dia sedikit yang kita bincangkan ini yang Encik Budiman bagi tahu tadi berkenaan dengan pengundi-pengundi muda ni. Jika anda yang di luar sana yang sedang mendengarkan belum daftar tu, berdaftarlah kan. Bagi negeri Selangor sendiri pun 800,000 lebih pendaftar pengundi muda ni. Tapi kita tak pasti sama ada semua dah mendaftar ke belum kan. Dan pada pandangan Cik Budiman ataupun Abang Budiman, saya panggil Abang Budiman lah, best sikit. Apakah faktor-faktor yang diambil kira oleh pengundi muda untuk memilih sebuah parti tu? Sebab soalan ni agak ni sikit lah. Saya kira soalan ini memperlihatkan suatu perkara yang penting, iaitu pada saya sebutkan tadi, pengundi muda ini ada di bawah 40 tahun. Okey, itu sesuatu yang jelas. Dan di bawah 40 tahun ini pula dia ada dua kategori. Yang pertama ialah orang yang pernah mengundi, dan yang kedua yang tidak pernah mengundi. Jadi untuk mereka yang telah mengundi, mungkin dia ada pengalaman-pengalaman yang tersendiri. Tetapi untuk orang yang tidak pernah mengundi, jadi dia ada asas-asas pertimbangan yang lain. Dan di situ faktor-faktor, saya melihat faktor persekitaran, faktor rakan sebaya, mengambil peranan yang sangat kuat dalam dia menentukan faktor-faktor itu. Dan ada ramai yang melihat anak-anak muda ni tidak ada kecenderungan politik. Tetapi saya nafikan. Saya melihat mereka ada kecenderungan politik, tetapi dengan cara dan kaedah mereka sendiri. Ya, betul. Kan, kalau kita lihat anak muda ini dengan pengaruh media sosial yang sedia ada, dengan pengaruh persekitaran mereka, jadi itu sebenarnya mempengaruhi dalam pola mereka untuk menentukan siapa yang mereka pilih. Itu dia sedikit tentang pengundi muda yang untuk memilih sebuah parti ni. Memang dari rumah lah, abang sebab benda ni kita dari kecil pun, kalau dari umur belas tahun pun ibu bapa kita ada berkaitan dengan ni, sebab dia akan cakap time mengundi, kena pergi mengundi. Dan ini kita kena terapkan lah. Dan satu lagi, saya pun sebenarnya ada juga terlihat lah perkara-perkara begini memainkan peranan penting untuk menarik pengundi-pengundi muda ni untuk berdaftar dan seterusnya jadi pengundi. Dan cara tu sebenarnya bang, kan, cara yang seperti abang cakap tadilah, mungkin dia orang ada cara dia orang sendiri. Tapi bagaimana cara pula sesebuah organisasi parti ke, tak kira lah, ataupun sebaik-baiknya saya rasa orang yang mengeluarkan undi ni. Maksud saya seperti SPRM,
ataupun jabatan undi ni sendiri, apa nama dia tu? Itu saya nak tahu tu. Sepatutnya dia yang memainkan peranan yang lebih penting kan? Pada saya kaedah ini adalah kaedah yang integrated, yang bersepadu. Dan agensi kerajaan Suruhanjaya Suruhanjaya Pilihan Raya, yes. Dia dengan tanggungjawab dia. Tetapi kita juga selaku parti, sebagai orang yang punya gerak kerja organisasi juga ada tanggungjawab. Yang pertama, tetapi juga sebagai rakyat, mereka juga mesti ada tanggungjawab. Institusi pendidikan juga mesti ada tanggungjawab dalam perkara ini. Sebab saya rasa dalam menunjukkan minat ini, dia tidak boleh kita bebankan kepada satu-satu pihak saja. Ya, betul. Ini kena semua bertanggungjawab lah. Makna masing-masing mengingatkan lah. Yeah. Jika dah sampai umur boleh mengundi, apa salahnya? Kau dah daftar ke? Macam tu kan, Man? Kalau kita jumpa member lah sendiri kan, kita pun faham benda ni. Seperti mana yang kita maklum, PRU 12 pada bulan Mac 2008 dahulu menyaksikan majoriti pengundi muda memihak kepada pihak pembangkang. Selain itu, beberapa penganalisa politik mengatakan PRU 13 ini juga majoriti pengundi muda ni akan memihak kepada parti pembangkang. Meskipun banyak inisiatif, skim dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan lah kepada golongan mulia. Apa komen Abang Budiman? Pertama, saya tidak bersetuju sebenarnya. Pada 2008 itu, kecenderungan pengundi muda itu sebenarnya banyak tidak kepada Barisan Nasional. Sebab dia bergantung kepada geopolitik kawasan itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan kita ingat ketika itu ramai juga para pengkaji, penganalisis politik meletakkan identifikasi sebagai tsunami politik. Ya, tsunami politik. Sudah disebut sebagai tsunami ini, kita sedia maklum. Yalah, betul, kan, pokok yang berdiri tegak pun tumbang. Betul. Dan, tetapi saya fikir sekarang ini moodnya berbeza. Dan saya melihat apabila yang Datuk Seri Najib bawa kan, dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dulu, dan banyak skim-skim yang kita lihat pada hari ini banyak memberi impact, memberi kesan kepada anak muda. Sebagai contohnya yang terkini, kita ada bantuan lesen Satu Malaysia. Dan kalau kita tengok, biasa anak muda kalau nak ambil lesen 4,500, ini kita hanya membayar setakat 199 tak silap saya kan, saja, dan kita sudah dapat untuk lesen tersebut. Dan banyak lagi inisiatif, contohnya BRIM untuk orang bujang kan, RM250, inisiatif telefon bimbit, kemudian bagaimana PTPTN, insentif tawaran-tawaran, diskaun-diskaun yang dikemukakan kan. Jadi ini semua banyak memberikan manfaat kepada anak muda. Tetapi untuk kita buat generalization bahawa atas pelaksanaan ataupun atas kempen-kempen pembangkang mereka ini bersama pembangkang, saya tidak setuju sama sekali. Sebab pada saya kelompok ini, itu sebab saya labelkan dua tadi, sama ada dia pengundi muda sudah ada pertama kali pengalaman mengundi, atau dia pengundi muda secara mutlak, secara total. Jadi mereka kedua-dua ini punya pendirian dan pandangan yang berbeza. Jadi seperti yang kita tahulah kan, berkenaan dengan pengundi muda ni pada 2008 dulu, PRU 12 dulu, ada juga yang mengatakan mereka ni berpihak kepada pembangkang. Dan seperti Abang Budiman cakap tadi, itu sebenarnya bukan. Ini disebabkan tempat masing-masing lah. Ini betul juga apa yang Abang cakap ni, saya terfikir juga kan. Ini bukannya, takkan semua dalam 10 tempat tu kan, 10 tempat tu takkan anak muda semua pergi ke arah pembangkang. Mesti ada juga yang akan ke Barisan Nasional dan sebagainya kan. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah orang cakap ujian lah, ujian bagi Barisan Nasional lah. Saya melihat perkara ini sangat positif, terutama daripada segi mungkinnya sudah ada keperluan meladeni politik mengikut kaedah baru. Yang mana pada sekian lama kita membuat taktikal politik mengikut kaedah-kaedah yang sedia ada. Mungkin dengan adanya media sosial dan mungkin geopolitik kawasan perbandaran itu sudah lebih daripada kawasan geopolitik politik kampung. Jadi atas keperluan tersebut, saya fikir kita mengambil kira itu kaedah yang positif, dan kita berinteraksi dengan gerak kerja yang positif daripada segi itu. Okey. Itu dia sedikit pendengar apa yang telah dibentangkan oleh Encik ataupun Abang Budiman kita. Sesungguhnya kalau kita ni tahu bahawasanya pada 2008 majoriti berpihak kepada BN juga, kerajaan BN, cuma kerusi itulah kan. Tapi ini dikaitkan dengan anak muda sebenarnya. Kan, ini yang sebenarnya ada juga yang marah. Sebab dia orang mengaitkan mereka ni, disebabkan mereka ni
satu-satu tempat tu jatuh ke tangan orang lain. Ibarat macam itulah, betul tak bang kan? Dia begini, pada saya mengaitkan anak muda terhadap suatu perubahan itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Dan kalau kita tengok macam mana kejatuhan Suharto, kan? Kejatuhan Suharto itu sendiri kan, bagaimana ketika itu hanya ada SMS saja. SMS digunakan. Kemudian kita melihat lately ni apabila orang bercakap berkaitan dengan Arab Spring, bagaimana Mesir, bagaimana Syria, kan, maknanya kejatuhan negara-negara yang disebut sebagai Arab Spring ini juga sebenarnya berpaksikan kepada anak muda bagaimana mereka menggunakan medium Facebook sebagai kaedah. Sekarang ni Facebook lah menjadi main peranan lah. Sebagai kaedah bagaimana mereka nak jatuhkan sebuah kerajaan. Saya tak nafikan tersebut, tetapi bagaimana keadaan situasi ini sangat berbeza. Dan saya melihat dalam konteks ini, sekiranya anak muda boleh melaksanakan mengundi itu dengan kaedah yang rasional, tidak emosional, melihat sepanjang tidak hampir pun 5 tahun pemerintahan Datuk Seri Najib itu sendiri, telah banyak insentif-insentif baru yang dikemukakan kepada anak-anak muda. Jadi saya fikir jika perkara itu dapat dilihat dengan cara yang betul-betul berkesan, saya fikir tidak ada masalah. Itu sebab saya fikir kita jangan remehkan kuasa anak muda ini. Kan, yang pertama, dan yang kedua, kita percaya anak muda ini faham dan maklum kaitan dengan politik. Dan apa yang sekarang ni masih lagi Abang Budiman masih di pengurusi Sekretariat Orang Muda ni kan? Masih lagi. Jadi apa program-program yang telah dibuat oleh Encik Budiman sendiri berkenaan dengan Sekretariat ni, Orang Muda ni? Kita melihat dalam konteks Selangor ini, ketika kerajaan Selangor ini dipimpin oleh kerajaan PKR, DAP dan PAS. Yang pertama sekali berkaitan dengan isu-isu anak muda tidak banyak dilayan dengan sempurna. Dan kalau kita ingat satu ketika dulu, Esko Pembangunan Belia Negeri Selangor itu juga dipegang oleh Menteri Besar yang juga bukan merupakan anak muda. Dan jadi bagaimana pemimpin lama nak melayani kehendak anak muda dan dipegang oleh bukan orang muda. Dan banyak juga isu, sebagai contohnya isu-isu berkaitan dengan perumahan yang tidak dilayan dengan sempurna. Dan kalau kita lihat dalam konteks Selangor ini, ada 3 perkara besar isu yang tidak dilayan oleh pihak kerajaan negeri. Isu berkaitan dengan pekerjaan, isu berkaitan dengan perumahan, isu berkaitan dengan pendidikan, kan, isu berkaitan dengan pengangkutan. Segala ini tidak dilayan dengan sempurna oleh pihak kerajaan negeri. Dan kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini, yang sangat mendesak adalah isu berkaitan dengan rumah. Anak muda kalau baru lepas graduate nak cari rumah kat Selangor ni, maknanya dia kena cari dia keluar daripada, betul, memang susah lah Lembah Kelang ini kan. Kalau mereka hanya bergaji lebih kurang dalam 2,100 dan mereka nak beli rumah Shah Alam ni, kalau kita tengok sebuah rumah 400,000, 500,000. Memang market dia memang ni lah. Tapi apa yang kita dapat tahu juga bang, kalau kita bincangkan perkara begini, mungkin ada sesuatu yang boleh kita dapat efek dia kan, dari segi anak muda sendirilah. Yang macam mereka yang mendengar kat luar pun mungkin mereka juga terfikir juga apa yang dicakapkan. Betul. Tambah-tambah lagi yang duduk kat Selangor ni kan. Sebab ini satu dunia ni yang mendengar kan. Ada juga pelajar-pelajar kita yang di Arab Saudi kan. Jadi kita bolehlah, abang dah terangkan apa yang patut. So mereka dah tahulah. Bagi orang-orang muda yang layak mengundi tu, ingatlah Dan seterusnya lah bang, bolehlah saya tanyakan soalan-soalan yang ni Boleh, tak ada masalah. berkenaan dengan skim ni bang. Okey, skim bantuan inisiatif ni pada 2008, masa PRU 12 sebelum tu lah, pada 2008 mungkin orang lain yang mentadbir ketika tapi benda ni tak ada. Jadi sekarang ni bila ada, dia sesuatu yang berbeza. Jadi apa yang dipikirkan oleh anak muda dulu dan anak muda sekarang memang ada perbezaan dia. Jadi dari segi tu, apa pandangan abang sendirilah? Itu sebabnya saya sebutkan tadi, kita berhadapan dengan pola politik yang berbeza. Kan, mungkin satu ketika dulu kita berhadapan dengan pola politik yang berbeza tetapi dengan praktis politik yang lama. Jadi sekarang ini pola politik yang baru dengan praktis politik yang baru. Itu sebab saya fikir pendekatan Datuk Seri Najib ini juga, dia juga mesra media sosial. Satu pendekatan yang saya fikir cukup baik. Kita pun nampak kan dalam wawancara dan sebagainya, dia pergi mana-mana kan. Walaupun kalau mengikut usianya bukanlah dalam kelompok pemimpin muda, maksud dia kan, tetapi melayani kehendak-kehendak anak muda. Itu yang sangat penting saya kira. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, saya suka untuk memberikan pandangan bahawa apa yang diberikan sekarang ini menunjukkan betapa ekonomi itu ditadbir dengan penuh efektif dan akhirnya dapat dikongsi oleh kelompok mereka yang memerlukan.
Oh, ya betul. Saya ambil satu contoh mudah. Yang mudah lah. Ambil contoh mudah. Kalau kerajaan memberikan subsidi minyak, orang kaya dapat subsidi, orang miskin pun dapat subsidi. Tetapi kalau kita berikan BRIM itu sendiri, nampak orang yang benar-benar memerlukan dapat. Itu saya pada fikir, itu saya sebutkan tadi, bagaimana melayani kehendak politik baru. Dengan praktis politik baru. Dia macam transformasi. Apabila bertukar kan, jadi kejutan tu lain sikit lah. Okey, dan yang terakhir sekali Abang Budiman kita, harapan Abang Budiman kepada pendengar, khususnya golongan pengundi muda ni, bagi sedikit orang cakap kata-kata semangat ataupun kata-kata renungan yang boleh mereka berfikir sendiri. Pada saya mudah saja. Dalam mana-mana tindakan politik, dia mesti dilakukan dengan rasional dan dengan emosional. Jadi bila rasional itu, dia pertama dia melihat track record, melihat kepada sejarah, melihat kepada jasa, kan, melihat kepada sejauh mana kerajaan yang ditadbir oleh Datuk Seri Najib ini telah sedia ada banyak memberikan dan berkongsi bersama-sama dengan rakyat. Itu sebab pada saya mudah saja, kan, maknanya teruslah bersama dengan Barisan Nasional. Okey, itu dia tadi Okey, apa pun terima kasih banyak-banyaklah Encik Budiman kita, Encik Budiman Muhammad Zodi, iaitu pengerusi Sekretariat Orang Muda Serang, yang telah sudi hadir di konti AMR FM pada petang ini. Terima kasih banyak. Dan kepada semua pendengar AMR FM, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan anda terhadap kami sehingga petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Kita dengarkan sebuah lagu dan Assalamualaikum bang. Assalamualaikum.